Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua audiens yang menonton pada malam ini. Kembali kita dalam channel My Inno Life. Pada malam ini kita nak teruskan exploration tentang teknologi di StreamYard. Okay. Kita dah tengok macam mana interface, macam mana kita nak masuk ke dalam StreamYard, dan dia punya menu button, lepas tu macam mana menu account kita. Di situ juga saya dah explore sedikit macam mana plan-plan yang disediakan oleh StreamYard. Lepas tu macam mana referral system dia, lepas tu billing system dia, dan kita dah juga explore macam mana nak setting mic, macam mana nak setting webcam, and then kita nak setting khas untuk kita menyiarkan paparan kepada secara atas talian. Baik, kita nak teruskan untuk langkah-langkah broadcasting. Baik, untuk saya punya page, saya dah ada 3 destination, tapi saya letak 2 je. First, saya memang ada channel YouTube, so lepas ambil basic plan, dia sediakan 2 tempat. So ini adalah pusat pendidikan, page di YouTube, di Facebook. So kalau kita nak tambah destination, kalau kita dah ambil plan basic tu, ada 2 tambahan, so kita tekan saja ni. So pilih mana satu yang kita nak letak dekat sini. Contoh dalam ni saya ambil page saya, tapi page pun dah penuh, tapi tak apa. So kat sini saya pilih 2 saja, sebab kita ada tempat lain pun destination tak familiar. So kita pilih kat sini, mungkin kita tulis sesi webinar. Okay, contoh di situ description tulis sesi perkongsian. Okay, baik. Dia sama feature macam dekat YouTube. Kalau kita nak letak masa kemudian, so kita tekan je sini butang ni. Dia boleh upload gambar yang berkaitan dengan sesi kita lah. Kalau kita ada, contohnya kita ada poster ataupun kita ada banting, so kita letak je kat sini, upload thumbnail, dan boleh setting masa, tarikh dia bila kita nak ni. Dan dia tanya juga customize for each destination, tekan saja sini. So bila dah tekan sini, kita buat satu-satu, privacy dia macam mana ni semua. Dan ini juga dekat bahagian Facebook kalau kita ada. So bila dah settle semua, kita dah check balik schedule for all for later. So kita tekan putar warna biru, create broadcast. So ambil masa sikit sebab dia akan masuk pada pada ni. Okay, ini contoh dia. Lepas kita dah set up, so enter broadcast studio. Kita tunggu sekejap loading. Okay, dia akan keluar page yang ini. So kita boleh set up dulu gambar, kita punya mic. So macam dalam previous video, ini indikator dia. Bila dah selesai semua, kita tekan enter broadcast studio. So kat sini, sebab kita tak pakai features video, kita tak record, tapi dia punya features lebih kurang sama saja. Kalau kita nak record ataupun kita buat live streaming, ini dia punya interface dia. Okay, ini adalah interface untuk muka kita sendiri. So kalau kita nak add muka kita dekat ruangan hitam ni, ini adalah paparan display untuk streaming kita ataupun kita punya recording. Dekat sini lah kita tengok. Okay, bila nak tambah, just tekan saja add to stream. So kita dah muncul gambar dekat sini, muka gambar kita. So kat sini kita tengok, kat sini adalah paparan untuk setting. Ada setting mute, stop cam, cam mic. Ini kalau gambar gear ni setting dia. Share screen, invite ataupun leave studio. Okay, baik. Yang ni kita dah tengok. So kita fokus pada ni. Share screen ni adalah features mana kita nak share screen kita. Okay, kalau kita tekan share screen, okay, dia akan tanya begini. Kalau entire screen, dia akan tunjuk semua sekali dalam kita punya paparan laptop kita. Kalau aplikasi Windows satu saja, okay, mana kita nak pilih? Okay, kalau kita nak pilih StreamYard dia akan dipaparkan, yang lain dia akan lock. So kalau Chrome tab, mana-mana
tab yang ada dekat dalam Chrome yang dah muncul ni. Okay. Tapi untuk selamat, kita pergi pada entire screen. Entire screen ni kita tengok kat dalam ni ada gambar screen yang kita tengah on streaming. So tekan saja kat sini, pastikan ada kotak biru. Kalau kita menggunakan audio, kalau kita nak menggunakan laman YouTube untuk streaming ataupun kita ada video, so kita tekan saja share audio. Untuk cadangan keselamatan pun saya cadangkan untuk tekan saja share audio ni. Dah selesai, kita tekan share. Baik, kita tekan share. Kenapa ada like kat sini? Saya tak ada. Alamak. Okay, tapi tak apa, ini adalah testing saja. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia terus pergi kepada, sebab kita punya screen kat sini dua-dua aktif, so dia terus pergi kepada screen yang ini. Di kat sini adalah option untuk kita buat paparan. Yang ini untuk paparan muka kita saja. Muka kita. Ini kalau kita ada 2 orang atau 3 orang, boleh ni tekan, nanti dia akan keluar 2. Ini pun sama. Ini pun sama. Ini kalau bertiga ataupun lebih, dia akan keluar paparan begini. Dan yang ini 1, 2, 3 ini adalah paparan bersama skrin. Kalau kita tekan ni, kita nampak muka kita kecil, tapi skrin paparan display untuk laptop kita kecil saja. Kalau gini, yang berdua ni, paparan untuk desktop kita akan lebih besar daripada muka kita. Dan yang ini untuk full view keseluruhan skrin kita. Okay. Baik, ini untuk share screen. Bagaimana pula kalau kita nak invite ataupun kita nak buat streaming sama-sama? Contohnya kita nak buat sesi webinar dengan kawan-kawan ataupun dengan rakan guru, ataupun kita ada guest dari luar. Jadinya kita tekan pada invite ni. Jadi nampak kita dah ada link. Link ni copy clip, boleh hantar guna email ataupun Gmail, atau kita memang nak direct Gmail, terus saja tekan pada ni. Tapi kalau nak senang macam biasa, kita just highlight semua, copy clip dan send dekat kita punya media sosial, entahlah dekat WhatsApp ke atau Telegram. So once bila kawan kita ataupun kita ni panel dapat link ni, dia akan tekan dan dia akan terus masuk ke paparan StreamYard yang kita sediakan, paparan studio dia. Okay, tapi saya ni kita tak ada demo, tapi tak apa, just kita teruskan saja. So untuk function yang terakhir ni ada Live Studio. Live Studio ni bukan function yang Live Studio ni bukan maksudnya kita tutup studio. Live Studio ni maksudnya kita just tinggalkan studio kita, pada masa yang sama studio masih berfungsi. Sebagai contoh, pengalaman saya ada 3 orang panel. Pada masa yang sama saya punya line tak cantik, so saya leave studio. Tapi pada masa yang sama, yang lagi 2 panel yang ada ni, mereka masih melakukan sesi streaming, mereka masih lagi berkomunikasi secara live dalam YouTube. Tapi saya tak ada. Itulah maksud dia Live Studio. Ia bukan bermaksud menutup studio kita ni. Okey. Baik, tadi kita dah lihat macam mana caranya untuk kita set up gambar paparan, bukan gambar paparan kita, ini paparan screen kita, dan macam mana kita nak setting untuk invite panel atau invite murid kita ke dalam halaman StreamYard, dan juga function untuk Live Studio. Baik, kita lihat kat sini pula. Okey, dekat kawasan ni, ini adalah menu menu tambahan untuk kalau kita buat streaming. So streaming, kalau dekat YouTube kita ada live chat kan, dekat live chat tu dia akan muncul dekat kawasan ni. So everything yang ada kat live YouTube tu, live chat YouTube, dia akan paparkan dekat sini, dia synchronize lah. So jadinya
kita tak perlu macam saya jadi host, saya tak perlulah nak pergi tengok dekat halaman YouTube apa yang para audience tengok, apa yang diorang komen. So kita just tengok je kat sini. So nanti kat sini pun kita boleh respon apa yang audience tengok kan. So kita lebih mudah lah berbanding kita nak pergi buka dua pages, satu nak tengok YouTube, satu nak tengok ke halaman StreamYard. So that's better to have this kind of features. Baik, seterusnya kat sini yang kedua ni, button yang kedua ni banner. Okay, banner ni contohlah kalau kita nak beritahu nama panel kita. So kalau kita nak beritahu nama panel kita, macam mana cara je? Kita tekan je create banner. Mungkin kita boleh tulis Dr. A. Okay, baik, dia dah tulis sini. Okay, kita tekan add banner. Dia akan muncul kat sini. So once bila kita contohnya kat sini, okey, kumpulan ke saya. So kita sebagai host, kita just tekan saja ni dan dia akan paparkan nama. Okey, nama siapa? Dr. A contohnya. So contohnya dia akan paparkan nama. So sampai dengan sama dia akan beri top dan kita boleh hide dia. Ini adalah fungsi untuk banner. Baik, seterusnya kita nak tengok pada butang yang ketiga. Ini adalah butang brand. Okey, butang brand ni maksudnya butang pada paparan kita ni. Contohnya macam ni, brand kita nak tak brand color biru, boleh ubah, nak warna apa, nak warna merah boleh, nak warna pink boleh, tak ada masalah, dia tak marah pun. Okey, bila dah jadi sini dia akan automatic tukar lah. Okey, contoh kita punya tadi yang kita punya banner tu dia akan jadi warna pink juga. Okey, kita cuba tengok betul tak. Okey, dia akan jadi warna, yes, dia akan jadi warna pink. Okey, dia akan berdasarkan kepada brand color kita. Baik, ini themes macam tadi ada paparan tu. So untuk yang basic plan, bukan basic plan, untuk yang free plan dia akan sediakan satu logo saja, overlay pun satu. Kita tak boleh ubah, kita tak boleh upload pun sebab kita menggunakan free plan. Kalau kita dah beli basic plan atau professional plan, kita boleh tambah. Contohnya macam ni, kalau sebelum ni saya hanya pakai logo itik ni, tapi bila kita dah melanggan, so kita boleh tukar. Kita ada logo kita tersendiri, kita boleh tekan butang upload. So nanti dia minta location manakah gambar yang kita nak upload, pilih dan dia akan uploadkan ke halaman StreamYard. Okay. Lepas tu kalau overlay pun sama, kalau kita ada overlay sendiri boleh upload dan nanti kita akan kacau lah, contohnya macam dalam 5 minit ke, nanti kita tekan, so dia akan keluar live di StreamYard, live show macam tu lah. Dan jika membeli dan jika kita melanggan plan dalam StreamYard ni, so kita boleh buat custom untuk overlay. Ok, background pun sama, kalau kita nak letak background kita sendiri pun tak ada masalah. Ini bergantung pada kreativiti para audience. Ok, display names, maksudnya kat sini tadi. Ok, kalau kita dah tak nak letak nama kita, so kita boleh tekan down. So kita tak adalah nama. Okay, kalau kita ada nama kita tadi, so dia akan terpadam sendiri. Ok, kita tengok butang yang seterusnya. Ini adalah butang private chat. Baik, butang private chat ni maksudnya kita berkomunikasi dengan kita punya tetamu je, kita punya panel atau orang yang kita dah invite. Itu saja. Contohnya kalau ada 5 orang yang kita invite, so kita hanya communicate dengan mereka saja sebagai host dengan para tetamu kita. Kita sebagai host tetamu kita, so kita just communicate kat sini. Mungkin kita nak beritahu masa dah nak tamat, ataupun mungkin kita nak cakap ada soalan dari mana-mana. So nanti dia akan respon dekat kawasan ni. Maksudnya dia tak kacau kawasan komen. Kawasan komen, kalau kita baca kawasan komen nanti tak nampak proper lah, sebab kita bercampur dengan live chat orang lain. So di private chat, kat sini kita akan tengok respon, apa yang berlaku. So apakah
soalan dia apakah yang berikut. So nanti dia akan respon di sini saja. Baik, untuk setting ni adalah setting untuk setup secara teknikal lah. Ini ada green screen, guys. Tapi kita dah fokus yang tu dulu. Okey, untuk komen ni disebabkan kita buat dulu. Contohnya jaja. Okey. Selalu kalau kita tengok dekat webinar, ada kadang-kadang dia akan tanya ataupun dia akan keluar muncul soalan. Contohnya soalan daripada para audience, so dipaparkan, so panel akan jawab. So macam mana diorang buat tu sebenarnya? Itu adalah tugas host. Apa yang host buat? So sekarang ni saya tunjukkan, ini adalah contoh dia. Okay, ini adalah contoh. Contoh saya bagi komen lah. Contoh komen. So bila dia nak paparkan sesuatu, contohnya bilakah Dr. Kahwin. Okay, contoh itu soalan yang kita dapat daripada live chat kita. So contohnya kita nak paparkan soalan tu, kita just pergi pada soalan tersebut, tekan show, dan dia akan keluarkan paparan soalan tersebut. So kita mungkin paparkan dalam 2-3 minit ataupun dalam setengah saat ataupun 1 minit. Jangan lama sangat, nanti takut kita terlepas pandang. So bila dia dah mula menjawab, mula ni kita boleh hidekan soalan tersebut. Seterusnya, kalau kita nak go live ni, maksudnya kita nak terus stream. Maksudnya kita nak stream kepada kedua-dua tempat ni. Dan kalau kita nak end streaming kita, end live kita, just tekan saja balik end live. Contohnya saya contoh sekejap saja. Okay, kita go live. Okay, dia akan tanya go live. Okay, kita go live. Nanti semua dua-dua tempat ni ada. Okay, baik, you are on live. So nanti dia akan beritahu berapa yang melihat di sini, berapa ramai yang like. So kita boleh tengok kat sini. Okay, kita boleh tengok kat sini statistik kita. So bila kita dah selesai semua sesi live kita, streaming semua, tekan saja end broadcast. Tekan end broadcast sekali. Kita tekan dua-dua, kalau tidak nanti dia tak off. Tunggu sekejap, dan bila dah habis dia akan tanya okey tak okey. Okay, bagi ikut respon. Kalau nak feedback, tak bagi feedback. So kita dah selesai sesi kita, dan yang ini maksudnya kita dah tutup studio kita. Kita tu dashboard, dan jika kita nak tengok kita punya sesi sebentar tadi, so ini adalah contoh dia. Dan kat sini boleh tengok ini dah tak boleh buat lah. Enter dah tak boleh, invite dah tak boleh. Kita boleh delete, view on Facebook atau ni, dan lagi satu kita boleh download recording. Okay. Diharap video tadi dapat memberi sedikit gambaran bagaimana kita hendak melaksanakan sesi PDPC ataupun sesi broadcasting secara atas talian melalui StreamYard. Tadi kita dah tengok macam mana kita nak share screen kita, dan macam mana kita nak invite kalau kita nak buat sesi forum dengan anak murid ataupun dengan guru-guru. So kita boleh juga invite, dan kita juga dah lihat menu di tepi tu. Kita dah lihat ada menu komen macam mana kita nak buat banner, and then kalau kita nak buat branding kita, dan apa juga fungsi dalam private chat dan setting. Baik, secara keseluruhannya StreamYard ni lebih memudahkan guru untuk melakukan aktiviti broadcasting. Kalau nak buat aktiviti secara kolaboratif, boleh dilaksanakan juga sebab dia ada function invite. Walau bagaimanapun saya mencadangkan supaya tidak lebih kepada tidak melibatkan jumlah murid yang ramai. Sebab kalau melibatkan jumlah murid yang ramai, nanti dia akan berlaku pertindanan suara, dan dia juga akan menyebabkan kita terganggu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Jadinya buat dalam kumpulan yang kecil, lebih mudah untuk kita monitor monitor communication antara murid dengan guru.
Baik, kita sudah sampai ke penghujung sesi perkongsian kita. Terima kasih kepada para audiens yang sudi menonton channel My Inno Life. Kita dah selesai mengeksplorasi teknologi StreamYard. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam sesi yang lain, dalam eksplorasi teknologi yang lain. Ini adalah channel My Inno Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian berminat untuk menonton video terkini kami ataupun mengikuti aktiviti terkini kami, jangan lupa follow Facebook, YouTube, Twitter ataupun Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.